keadilan ataupun al-adlu yang maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ia turut membawa maksud untuk bercakap benar, jujur, menjauhi perkara haram dan tidak bersubahat. Al-adlu bermaksud maha adil. Ia merupakan antara salah satu sifat Allah. Allah menyuruh manusia melakukan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Dalam surah An-Nahlu ayat 90 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar serta kezaliman. Rasulullah juga bersabda yang bermaksud, wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan ia berlaku di kalangan kamu. Oleh itu, janganlah kamu melakukan kezaliman. Riwayat Muslim. Terdapat 6 skop keadilan. Yang pertama sekali ialah adil terhadap mereka yang tidak sependapat. Kita perlulah menerima pendapat orang lain dengan baik dan bukan bersikap tidak adil, iaitu tidak mahu menerima pendapat selain dirinya sendiri. Yang kedua ialah adil dalam pengucapan. Ucapan terutamanya daripada ketua, pemimpin ataupun orang yang mempunyai pengaruh yang ramai harus sedar bercakap benar dan tidak hanya mengucap sekadar berkata-kata kosong. Yang ketiga ialah perbicaraan dan hukuman. Kita perlulah berkata-kata yang adil dan tidak menipu. Bagi hukuman pula, hukuman perlulah adil dan tidak bersifat memilih. Sebagai contohnya, hukuman terhadap golongan bangsawan dan terhadap golongan rakyat biasa perlulah sama tanpa mengira darjat ataupun status seseorang itu. Yang keempat ialah pengurusan harta. Sekiranya terdapat ahli keluarga yang meninggal dunia, harta pusakanya perlulah dibahagikan secara sama dan adil oleh warisnya. Oleh itu, bagi mengelakkan berlakunya perselisihan antara ahli keluarga, perlulah adanya wasiat terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, waris bertanggungjawab untuk bersifat adil dalam pembahagian pengurusan harta tanpa mengikut perasaan yang tidak baik dan penipuan. Yang kelima ialah urusan persendirian. Kita perlulah menggunakan masa dengan cara yang betul bagi urusan persendirian dengan melakukan perkara yang berfaedah seperti meluangkan masa beribadah kepada Allah dan mempunyai jadual rutin yang seimbang. Akhir sekali, yang keenam ialah timbangan dan ukuran. Contohnya, peniaga perlulah bersikap adil dalam timbangan barang dan tidak menipu bagi mendapat keuntungan lebih dalam urusan jual beli. Setiap perkara semestinya mempunyai tujuan tersendiri. Begitu jugalah dengan bersikap adil. Antara tujuan untuk bersikap adil adalah untuk memberi peluang yang sama terhadap semua golongan manusia dalam hak bersuara untuk melontarkan pendapat mahupun mendapatkan pendidikan serta mencari peluang pekerjaan. Namun sedikit perbezaan dapat dilihat di mana manusia dikategorikan melalui segi kemampuan dari latar belakang pendidikan dan kemahiran diri yang dimiliki oleh individu. Seperti yang kita tahu, di mana jurutera memerlukan degree, kurang-kurangnya degree untuk menggelarkan diri mereka sebagai jurutera, di mana diploma tidak begitu dikenali sebagai jurutera, di mana kita hanya akan menjadi pembantu untuk jurutera. Dan selain itu, kita juga mampu untuk mencegah unsur-unsur negatif seperti rasuah, penipuan, pecah amanah, pengumpulan harta secara tidak sah yang mampu tercetus akibat daripada ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, di India sekarang kes COVID makin meningkat. Namun kita juga dapat mengetahui bahawa negara-negara seperti US dan sedikit negara pada Europe yang menahan bahan-bahan mentah untuk menghasilkan vaksin untuk COVID. Daripada vaksin tersebut dihasilkan dengan lebih banyak atas ketamakan mereka sendiri. Agama memainkan peranan yang penting dalam membentuk sesuatu ketamadunan, termasuk juga peradaban di mana aspek-aspek seperti keadilan yang mementingkan sesebuah masyarakat di mana bercakap benar dan jujur dipertimbangkan.
Apabila keadilan menjadi topik perbincangan, kita harus ketahui bahawa adil ini merangkumi pelbagai skop, termasuklah bersikap adil terhadap mereka yang tidak bersependapat dalam pengucapan, perbicaraan, pengurusan harta, urusan tersendiri serta timbangan atau pengukuran. Seperti yang kita sedia maklum, setiap agama mendidik umatnya untuk melakukan perkara baik. Maka tiada perbezaan untuk agama Islam yang mengajar kita untuk berlaku adil supaya kita dapat memberi peluang yang sama terhadap setiap insan serta mencegah unsur negatif. Sekian, terima kasih.